Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian kita rafa'kan kepada Allah yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Apa khabar dengan perut masing-masing? Ucaplah juga Alhamdulillah. Kita mungkin lapar 2 jam, mungkin lapar 3 jam, kemudian lalu kenyang. Tetapi kalau kita membacakan kisah para isteri Nabi yang sanggup hidup bersama dengan Nabi, mereka hanya kenyang paling pendek, tempoh kenyang adalah 3 hari sekali. Maksudnya hari pertama lapar, hari kedua lapar, bukan tak makan, tetapi dia makan, Ummahatul Mukminat makan hanya untuk menegakkan tubuh badan, tapi tak sampai kenyang. Hilang menggigil lapar je. Nak kenyang, tak dapat kenyang. Sangat sedikit makanan yang dikongsikan. 3 hari baru kenyang sekali. Dan pernah 3 bulan berturut-turut, isteri Nabi Sayyidatina Aisyah bercerita tidak ada apa-apa yang boleh dimasak. Makan daripada hasil pemberian daripada jiran dan orang ramai. Setelah Rasulullah SAW wafat, para isteri Nabi datang berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika itu menjadi khalifah. Lalu para isteri Nabi meminta dengan khalifah iaitu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, untuk mendapat bahagian harta mereka. Biasalah isteri akan dapat bahagian harta suami. Lalu bila dihimpunkan harta Nabi, Nabi mempunyai harta yang begitu banyak, tanah berpuluh ataupun beratus ekar, dan terlalu banyak harta. Nabi sangat kaya. Tetapi segala kekayaan Nabi, contohnya kebun-kebun yang berpuluh ataupun beratus ekar itu, Nabi tidak pernah mengambil bahagian untuk keluarga. Nabi jadikan ia tempat untuk bekerja al-fuqara al-masakin, dan hasilnya juga dibahagikan untuk fakir miskin. Lalu para isteri tahu harta suaminya. Namun jawapan Sayyidina Abu Bakar dan membacakan firman Allah bahawa para Nabi tidak mewariskan harta buat ahli keluarga. Datang pula anak Sayyidatina Fatimah. Lalu Sayyidina Abu Bakar juga memberi jawapan tersebut. Subhanallah. Muslimin muslimat sekalian, nikmat makan apabila kita rasa lapar, betul atau tidak? Nikmat minum juga selepas kita diuji dengan rasa dahaga. Jadi mudah-mudahan saya pun sedang lapar dan rasa macam gigi juga lapar. Namun kita laluilah dengan sabar. Kemudian kita makan sekejap lagi, kita dahulukan dengan syukur, dan kita terus bersangka baik. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada encik suami yang dihormati yang mulia Tengku Fazli bin Tengku Yahya, Ustazah Nita daripada Imtiaz, kemudian Haji, saya baru tahu nama Haji Boy. Saya selama ni ingat nama dia Boy sejak lahir. Kenapa saya ingat macam tu, saya tak tahulah. Saya baru tahu bila Ustazah Nita sebut namanya adalah Haji Wan Azrin. Kalau sebut Azrin, orang nak perempuan kan mana Haji? Jadi Haji Wan Azrin. Tak tahu. Jadi kalau Azrin mungkin orang tanya perempuan lagi, boy. Mungkin sebab tu kot ya. Jadi lekatlah Haji Boy. Daripada kecil panggil Boy. Kemudian Haji Majdi. Kemudian yang saya segani tuan-tuan guru, ustaz-ustaz yang ada sama. Bila saya dengar imam tadi baca, Masya Allah, indah sekali kan. Katanya adalah ustaz daripada sekolah Tafiz. Jadi saya mengucapkan Haji Boy, biar ustaz je lah tazkirah. Malu dengan bacaan, dengan doa, dan Masya Allah, nanti saya kupas sikit. Kemudian ada lagi ustaz-ustaz lain ni, mutawif dan sebagainya. Subhanallah, mudah-mudahan apa yang saya bakal kongsikan 1-2 hadis Nabi
menjadi satu panduan untuk kita pulang ke Malaysia nanti. Kemudian kita ada ramai di kalangan orang yang kurang muda, bukan orang tua ya. Ada 60 lebih, ada 70 lebih, bahkan ada 80 lebih. Jemaah kami ada 80 lebih. Bila kita tengok para ibu, para ayah, atuk nenek ni, bila semayang tadi kita nampak daripada belakang boleh cam. Oh, perempuan je tak ada cam. Nampak semua muda belakang daripada belakang. Kalau tengok depan baru tahu nenek orang. Bila tengok tu rasa sebab saya melihat ramai orang-orang lemah yang berada bersama dengan kita tapi jadi kuat kerana nak menunaikan umrah, kerana nak ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yang muda ni rasa mengah, rasa sakit kaki, sakit lutut, sa'i, saya selalu dan kita selalu tengok kiri kanan kita ada yang bertongkat, ada yang heret kaki. Ramai apa-apa orang-orang yang lemah. Dan memang tajuk yang saya nak pilih pada malam ini daripada kitab Riyadhus Shalihin adalah kelebihan orang-orang yang lemah. Kelebihan orang-orang yang lemah, kadang-kadang bila kita borak dengan orang lemah ni, saya orang kampung je Ustazah, saya orang biasa, saya bukan siapa-siapa, saya orang susah, saya orang miskin, saya orang tak berdaya. Sebab kita selalu dengar tentang pujian yang kita nampak, pujian-pujian dan penghormatan manusia kepada orang-orang yang kuat, orang yang gagah, orang yang bijak, orang yang ada kedudukan, orang yang ada rupa paras, orang yang ada harta, orang yang ada rupa, rasa rendah diri dengan orang ada rupa. Orang miskin rasa rendah diri dengan orang kaya. Orang lemah rasa rendah diri dengan orang yang kuat. Maka subhanallah, dalam satu bab daripada kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menyusun bab khas kelebihan dan keutamaan orang-orang yang lemah, orang yang kurang. Yang mana inilah antara golongan yang Nabi sangat puji dan Nabi angkat kedudukan mereka, dan Allah adakan ruang yang luas untuk di syurga, dan inilah golongan yang paling ramai di dalam syurga. Subhanallah. Sebelum itu muslimin muslimat, bila kita solat jemaah tadi, ada tak rasa, yelah rasa macam kat Malaysia lah. Sebab solat jemaah, lepas tu ada zikir, kemudian ada doa. Subhanallah, bukan semua travel yang buat program seperti ini yang mana ada ruang kita berkumpul dan kita buat rutin biasa kita. Jazakallah, barakallah. Boleh ke minum air kotak ni sambil ceramah? Oh, suami dah buka, Masya Allah. Alhamdulillah. Suami kiriman syurga. Mudah-mudahan. Amin. Okey. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, beruntung orang yang boleh istiqamah selepas solat fardu dengan dua amalan. Yang mana amalan tadi imam kita, ustaz kita buat, pimpin kita. Sebab perasaan atau tidak, bila kita solat di Mekah, di Masjidil Haram dari Masjid Nabawi, lepas solat terus bangun, terus tidak ada apa-apa bimbingan. Itu adalah kaedah dan cara di sini, dan itu pun benar. Itu pun kaedah yang benar, Masya Allah. Kemudian kita menunggu untuk solat jenazah kan? Ada yang solat, ada yang tak, ada yang bangun terus. Bermaksud tidak adalah bacaan selepas beri salam tu masing-masing. Tapi tadi imam kita memimpin kita dengan zikir. Ada bacaan ayatul kursi, kemudian ada zikir, tasbih, tahmid, takbir. Beruntung orang yang istiqamah dengan amalan ini walau di mana dia berada. Kerana Nabi SAW bersabda, barang siapa setiap kali selepas solat fardu lalu dia membacakan ayatul kursi, tidak ada yang menghalang antara dirinya dengan syurga melainkan maut, melainkan kematian. Dia tak tinggal lepas solat fardu mesti baca ayatul kursi. Duduklah kat mana-mana, pergilah mana-mana, tempat tu ada bacaan atau tidak, dia istiqamah, mesti baca ayatul kursi. Sebab Nabi kata tidak ada yang menghalang antara dirinya dengan syurga melainkan maut. Maksudnya belum masuk syurga kerana belum mati, dia masih hidup. Orang yang beramal ayatul kursi selepas solat fardu, sebaik dia mati, dia akan masuk ke dalam syurga. Namun
ditahan dulu di alam barzah. InsyaAllah alam barzahnya ditukar oleh Allah menjadi salah satu daripada taman syurga. Kemudian imam kita memimpin zikir, tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan disudahi dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan amalan ini disebut dalam hadis Nabi yang sahih. Nabi bersabda, barang siapa selepas salat fardu, lalu dia pun bertasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, lalu menyudahkan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kenapa Nabi beri gambaran buih di lautan? Kerana buih di lautan tidak pernah berhenti berbuih. Begitulah kita manusia tidak pernah berhenti berdosa. Tidak ada lautan tanpa buih. Mesti ada buih. Tengah lautan ke, hujung ke, dekat ombak ke, begitulah kita. Orang yang sentiasa beramal dengan zikir ini selepas salat dan disudahi dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi insya-Allah muslimat, sebenarnya kalau siapa yang test antara lepas bagi salam solat nak menunggu imam angkat takbir, dia buat pengumuman dulu kan, atau buat solat jenazah. Tetapi selepas pengumuman tu kan makan masa. Cuba test lepas ni, kita akan sempat Ayatul Kursi dan takbir, tahmid, tahlil tu sempat sedang elok, imam akan angkat takbir untuk solat jenazah. Dia sedang elok. Sekarang dah azan ni. Boleh kita terus ya? Orang perempuan banyak bawa Bilal tu dalam beg, dalam handset dia lah. Tapi okey, tak ada masalah. Masya Allah, tuan-puan muslimin muslimat, kita pergi kepada penutup lah. Tapi berceramah sebut penutup tu dia nak sedapkan hati pendengar je. Bukanlah, tetapi subhanallah saya rasa sangat pentinglah nak sebut perkara ni. Sebab di kalangan kita ada yang umrah 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali. Ada yang tak tahu dah Ustazah berapa kali. Kerana Nabi SAW menyebutkan dalam sabdanya, hadis yang sahih kita tahu inilah hadis yang masyhur berkaitan dengan umrah. Umrah ke umrah, antara umrah dengan umrah adalah penghapus dosa. Sebab itu memang dituntut pun kita sentiasa mengalami umrah. Walaupun ada yang kata tak payahlah umrah setiap tahun, kalau mampu tidak ada salah dan dia dituntut. Sebab hadis Nabi menyebutkan umrah ke umrah, maksudnya memang dituntut untuk mengalami umrah. Kalau mampu setiap kali kita pergi umrah, kita taja seorang, 2 orang, 10 orang umrah, itu lagi afdal. Sebab bila kita taja orang lain umrah, kita bukan hanya dapat 1 umrah, ibadah umrah, kita dapat 2 orang, 3 orang umrah, semua pahala ibadah yang kita dapat, bahagian kita tanpa kurang sedikit tu. Orang yang kita taja umrah tu, dia salat, dia sedekah, dia buat ibadah. Kita yang menaja dia, kita yang menyumbang, kita dapat pahala penuh tanpa dia kurang pahala, tanpa kita kurang. Bukannya bahagi 2 pahala, tidak. Hadis yang sahih, Nabi bersabda, barang siapa yang menganjurkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini bab yang sebelum ini kita bincangkan. Bukan di sinilah, dalam kuliah saya sebelum ini. Menaja ataupun menganjurkan kebaikan untuk orang lain. Muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi, Masya Allah, di antara tanda-tanda umrah yang mabrur, saya sebut satu je. Walaupun buat persiapan tu, list tu banyak juga nak sebut, tapi kita sebut satu je, sebab kita semua akan balik. Kita bimbang umrah ke umrah tidak mengampuni dosa. Jadi kita sebut satu ciri-ciri umrah yang mabrur, ataupun kita sebut umrah yang makbul. Sebab ada ulama kata haji mabrur, umrah makbul, tapi dua-dua hampir sama maksud, iaitu umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu yang paling utama, iaitu berubah akhlaknya. Berubah akhlaknya, akhlak yang berubah. Masya Allah.
Kat Malaysia pukul berapa sekarang ni? Oh, 12 pukul. Patut dah semua dah tawaduk, menundukkan diri. Ada yang menghina diri. Kan, lagi dekat lagi hina kan. Masya Allah. Okey, letak sekejap tangan atas bahu orang sebelah tu. Urut sikit bahu dia. Urut sikit. Cakap. Sian Ustazah tu. Janganlah tidur. Okey, urut-urut sikit, tepuk. Tengok sikit orang kiri kanan sebelah. Tengok dia orang celik lagi tak? Celik. Sebab syukur lapar. Syukur kita lapar. Kalau dah kita buat tasbih lepas makan, memang baca doa tidur lah kita kan. Bukan baca doa sebelum makan, selepas makan. Okey. InsyaAllah. Saya faham ni situasi ni. Orang kata tak boleh bawa bincang kalau orang tengah lapar. Jadi saya pun takut juga nak manja. Kan tadi saya sebut tentang hadis Nabi kelemahan orang yang kelebihan orang yang lemah, orang yang fakir, orang yang miskin, orang-orang tua dan lain-lain. Masya-Allah. Saya nak mengajak muslimin-muslimat sekalian. Saya sebut pasal akhlak tu, dia termasuklah ni. Kita sama-sama baca, saya baca hadis ni, semua jemaah ikut sama, ambil barakah, melafazkan hadis Nabi SAW. Okay, tegakkan diri, tegakkan badan. Oh, baru nampak muda tu. Lain, beza sangat. Tadi macam, kan, hitam pinggang kejap. Okay. Masya Allah, tegakkan badan sikit. Okay. Ikut saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Harithah bin Wahb radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahli jannah kullu dha'ifin mutada'af law aqsama ala Allah la abarrahu ala ukhbirukum bi ahli nar kullu utulin jawazin mustakbirin. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang bermaksud diriwayatkan daripada Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah kamu mahu aku beritahu kepada kamu tentang ahli syurga? Nabi mulakan dengan soalan. Ini antara cara teknik Nabi dalam menyampaikan dakwah. Nabi kadang mulakan nak menyampaikan sesuatu dengan tanya soalan. Tahukah kamu? Kamu nak tahu tak? Begitu juga kalau kita nak dakwah pada, kadang nak dakwah pada anak, pada suami, mulakan dengan soalan. Suami pada isteri. Jadi Nabi bertanya. Subhanallah. Okey. Boleh je Ustaz Haji Anwar buka je pintu. Okey, sebab itu azan yang zahir kan, azan yang asli. Lepas tu kita jawab azan sekejap ya.
Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita semua baca doa lepas azan tu kan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai akhir. Yang mana Nabi SAW bersabda, barang siapa selepas azan lalu membacakan doa yang kita baca tu lah sampai akhir tu, Nabi baca doa tu sampai akhir, Nabi menyebutkan wajabat lahu syafa'at yaumal qiyamah. Wajib baginya syafaatku pada hari kiamat. Itulah yang para ulama menyebutkan hadis yang paling kuat. Memang itu hadis yang sahih. Tapi dalil ataupun hujah yang paling kuat, siapa yang nak dapat syafaat Nabi? Kalau berkaitan dengan salawat, dalil-dalilnya adalah dijelaskan kelebihan salawat itu kita akan dapat rahmat Allah. Tetapi yang jelas berkaitan dengan syafaat Nabi adalah amalan baca doa selepas azan. Jadi jangan meremehkan amalan tu. Nabi sebut wajib baginya, dijamin baginya syafaatku di hari kiamat kelak. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, kita sambung sikit lagi ni. Berjuang. Okey, kita nak buat lompat bintang. Saya kesian tengok ada yang tak habis-habis menggeleng. Mula-mula dia nampak ustazah tu seorang, lepas tu kenapa ustazah jadi dua, kenapa ustazah dah hilang terus daripada pandangan mata. Okey, kita faham sekarang, walaupun kita dah berapa hari duduk sini, tapi masih lagi berkait dengan waktu Malaysia kan. Okey, sekarang Nabi bertanya soalan, tidakkah kamu mahu aku beritahu kepada kamu tentang ahli syurga? Siapa ahli syurga? Nak tahu tak? Baru bersungguh sikit. Masya Allah. Lalu Nabi menjelaskan siapakah ahli syurga. Nabi jawab, mereka ialah setiap orang yang lemah, lagi dipandang lemah dan hina, yang jika dia bersumpah dengan nama Allah, nescaya Allah menjadikan perkara yang disumpahnya itu benar-benar berlaku. Kemudian Nabi tanya soalan yang kedua, tidakkah kamu mahu aku beritahu kepada kamu tentang ahli neraka pula? Mereka ialah orang yang kasar, bengis, pengumpul harta, yang kedekut, lagi angkuh, lagi sombong. Puan-puan muslimin muslimat, ada jemaah kami, Tuan Haji Amirul, insya-Allah, walaupun belum haji, kali pertama. Dia tengok orang lain. Tuan lah. Dia tengok orang sebelah, sebab saya tunjuk situ kan. Adalah seorang OKU sejak lahir dia. Umur demam umur 7 tahun demam panas. Subhanallah, sejak itulah menjadi OKU. Dan sudah pasti Tuan rasa tuan orang yang lemah, rasa rendah diri, dan rasa menyusahkan orang, rasa macam tidak layak untuk bersama dengan orang ramai. Subhanallah. Bila atas bas dalam perjalanan kami daripada airport, kami beri peluang kepada Tuan Amirul untuk bercakap. Dan perkara yang pertama dia sebut, saya minta maaf menyusahkan semua orang, saya minta maaf menyusahkan semua. Itulah yang selalu diulang. Dan beliau datang tanpa pengiring. Maksudnya jemaah kami lah bergilir-gilir ni, Asyaf, bantu dan sebagainya. Barakallah. Perlu diangkat, perlu dibawa wheelchair dan sebagainya. Allah kurniakan rezeki bernikah anak 2 orang. Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian ada jemaah kami juga yang sebelah kakinya tidak ada. Tak ada kaki sebelah. Saya baru perasan kenapa jalan dengan susah payah. Sekali buka kaki palsu. Maksudnya orang-orang yang lemah, yang kadang-kadang rasa menyusahkan orang sekeliling, jadi lambat dan sebagainya. Dengan kita ada orang tua yang tak larat, masa tawaf ditinggalkan, masa sa'i juga ditinggalkan. Dan baru ni Allah uji pengalaman saya. Saya bawa seorang jemaah, saya bersyukur dengan pengalaman yang Allah berikan tu. Dan hajah tu tak perlu rasa bersalah. Biasanya bila ada orang yang tak mampu, tak larat, orang tua, sakit lutut atau apa masalah, kita bawa naik skuter. Betul kan? Kita bawa naik skuter. Hari pertama saya teman jemaah naik skuter. Allahu Akbar, sangat mencabar. Kita nampak naik skuter tu macam best kan? Seronok, tak penat kan? Tapi round pertama lagi saya berjuang dengan rasa mengantuk. Allahu Akbar. Memang ia lebih berat daripada berjalan di bawah dataran tu dengan kita tak nampak Kaabah kan? Sebab apa?
si anak bawa si ayah yang tak ada kaki. Jadi saya pula bawa ibu dia. Masya Allah. Jadi kejap nak langgar tu, kejap nak langgar ni. Lepas tu antara yang naik atas skuter dengan bawah, siap bawah dulu setengah jam kawal. Kita yang skuter ni tak siap lagi kawal. Masya Allah. Okey, tapi saya nak cerita sikit pengalaman Allah uji. Bila umrah yang kedua, saya teman seorang jemaah wanita ni, barakallah, dengan sakit lutut apa semua, masuk tawaf, ya, satu, di mana sentiasa dihambat oleh orang belakang. Dan kita jumpa dan kita diuji dengan akhlak ketika kita tawaf, betul atau tidak? Nak petikan diri ke sekian-sekian. Masa tawaf kita jumpa ada jemaah yang agresif, yang bergerak secara berkumpulan. Yang mana kalau kita lambat, ditolak-tolak kita, dia marah ke kita. Subhanallah. Tetapi sebab saya bawa orang lemah, orang tua, saya tak boleh nak laju. Kemudian satu ketika kita tawaf perlahan-lahan ni, tiba-tiba bukan kita masuk dalam kumpulan mereka. Mereka masukkan kami, dia berjalan berkumpulan. Ini bukan negara jiran ke apa, dia berjalan berkumpulan. Tiba-tiba kita duduk tengah-tengah kumpulan dia. Dia marah-marah kita, suruh kita keluar. Yang perempuan pun tepuk, suruh keluar. Yang depan pun tepuk, suruh keluar. Ya Allah, ini Kaabah ni sebelah ni. Yang lelaki sebelah sini pun suruh keluar. Saya kata, mana nak keluar, nak cakap. Yelah, nak keluar mana? Sebab keliling orang dia. Tetapi yang dia tahu, dia tolak-tolak. Dia suruh keluar. Saya kata, nak keluar macam mana yang lelaki ni? Tak berhenti pegang bahu sesama dia kan? Allahu Akbar. Ramai orang yang hilang akhlak ketika tawaf. Ramai hilang akhlak ketika tawaf. Dan kalau kita hilang sabar, kita boleh hilang akhlak. Kita boleh marah. Saya cuma sebut Hadza Baitullah, ini rumah Allah. Fi kullil muslim, ini untuk orang Islam semua. Ini bukan tempat kamu. Saya bukan datang ke kampung kamu. Tapi saya tak cakap macam tu lah. Sebab tengah tawaf kan. Cuma dalam hati ni, bukan datang rumah kamu, bukan datang tempat. Ini tempat orang muslim kan. Tempat semua. Dan perkara itu berulang banyak kali. Sebabnya kalau kita jalan dengan suami kita laju kan, kita pusing kan. Lepas itu, betul ataupun wheelchair. Tiba-tiba bila keluar je, orang yang tawarkan wheelchair tu kan, orang yang tawarkan wheelchair tu kan, dia dah tunggu kan. Jadi kita setuju ambil wheelchair. Lepas tu kan dia akan tolak kat tengah. Jadi memang Pak Arab tu lah tolong tolak. Bila dia tolak, siapa ada pengalaman? Memang dia sangat laju, dia pakai kasut, dia lelaki, dia berlari. Dia tolak, lepas tu dia suruh kita ikut. Suami saya tak larat dia sakit lutut, saya yang ikut. Saya tak pernah berlari macam tu daripada awal sampai akhir, hujung ke hujung. Berlari sampai rasa krem, rasa nak hitam. Berlari. Sebab saya takut makcik tu hilang, makcik tu kali pertama datang. Dan makcik tu pun muka macam cuak bila tak nampak saya. Dan sampai akhirnya, bila berselisih, dia dah pusing sini, selisih dengan saya. Makcik, tak apa makcik. 2 makcik, 3 makcik. Macam tu lah. Dan sebenarnya ceritanya, kurang 2 bulan yang lepas, saya sebenarnya buat operasi pembedahan. Major operation yang melibatkan perut, yang memang doktor pesan dan tempoh 2 bulan, tak boleh angkat berat, tak boleh berlari, tak boleh lasak, tak boleh semua. Jadi saya berlari dalam keadaan saya menahan sakit sebenarnya. Sebab itu saya dapat ikut umrah pagi tadi, ziarah pagi tadi. Tapi saya lupa yang saya tak boleh berlari laju macam tu tanpa kasut. Lagi sakit. Saya fikir satu, saya tak boleh hilang makcik ni. Macam mana makcik? Tetapi sepanjang perjalanan tu, saya hanya doa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku. Dialah sebaik-baik penolongku. Saya rasa saya sedih, saya berlari kejar. Saya rasa, ya Allah, kenapa perlu sak ni berlari macam ni? Kenapa perlu sekian-sekian? Subhanallah. Tetapi tanpa henti sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik penolong. Saya dapat 5 meter dekat,
Pak Arab tu pusing kepala, tengok saya kata, tunggu sekejap. Dia tak adanya. Subhanallah, sampailah akhir 7 pusingan, sampai dekat Marwah. Saya nampak makcik tu lebih 5 meter tak jauh. Masa tu saya yakin yang saya takkan hilang makcik ni. Masa tu saya dah mula tak zikir dah. Saya fikir saya boleh sampai hujung, saya tak nampak makcik tu. Padahal makcik tu cakap, makcik kat mana sebenarnya masa tu. Saya duduk kat situ saja, saya tak pergi mana-mana. Allah hijab, saya tak jumpa makcik tu. Saya cari, saya pusing. Cari, subhanallah. Saya harap makcik ni boleh jumpa jalan pulang. Tadi saya sempat jumpa dia, saya tanya macam mana makcik balik hotel. Sebab akhirnya, rupanya makcik ni stay dekat masjid sampai subuh. Lepas tu, ada orang Brunei sini doa tak tahu macam mana nak balik hotel, tak reti, lupa apa sebab kali pertama datang daripada hotel ke Masjidil Haram sebab umrah pertama kan. Orang Brunei tu pun tak reti juga makcik nak hubungi mutawif, semua tak reti. Orang Brunei itulah tolong hubungi. Lepas itu orang Brunei ni tak tinggalkan makcik, dia kata saya akan tunggu makcik sampai mutawif sampai. Itulah jawapannya balik dengan mutawif. Subhanallah, duduk dalam 2-3 jam. Yang saya nak sebutkan, subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, orang-orang yang lemah yang berada di sekeliling kita, orang tua, orang sakit lutut, orang miskin, semua itu adalah golongan-golongan yang Nabi sebut tadi. Maukah aku kenalkan kepada kamu siapakah ahli syurga? Orang-orang yang lemah di kalangan kamu, orang-orang yang dipandang hina, orang yang dipandang lemah, orang-orang yang seperti ini. Kadang kita fikir bila kita nak mari datang sini nak buat umrah, buat haji contohnya, kita fikir pasal diri kita. Kita nak buat sahabat baik umrah kita, nak buat sahabat baik sa'i, nak buat sehabis baik tawaf. Tetapi Masya Allah, perhatikan orang keliling, orang yang lemah. Sebanyak peluang untuk kita dapat umrah yang makbul dan umrah yang mabrur. Pengalaman kami penyantun jemaah macam-macam cerita. Kalau tak santun jemaah umrah, santun orang yang kita tak kenal. Pernah saya sekali tu umrah, padahal tawaf dengan suami je, jemaah kita dah settle. Tetapi adalah makcik daripada negara mana tak tahu, dia dah tak larat, dia bergantung pada kita ni, macam dia lepas semua beban pada kita. Dia letak atas bahu tu, dan waktu yang sama badan dia pula berbau. Boleh jadi di kalangan orang lemah, orang fakir miskin yang tak ada hotel ni, yang dia tidur tepi-tepi jalan, dengan menahan pula bahu dia, dengan dia beban atas bahu, kita pun jalan perlahan-lahan. Kita plan dengan suami nak siap cepat, dah lapar. Tetapi subhanallah, Allah uji datangnya orang-orang yang lemah. Dan perasan atau tidak, ada ramai Abu Anfaq orang lemah, fakir miskin berada di sekitar Madinah, di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Subhanallah, semua itu ujian. Kita ada sangkaan-sangkaan kadang-kadang terhadap mereka, betul atau tidak? Tetapi orang yang lemah ini tetap wujud sampai hari kiamat. Untuk orang yang kuat, orang yang berdaya mendapat pahala bahagian ini. Sebab apa? Mereka akan jadi saksi di mahsyar kelak. Orang ini bantu ya Allah. Sebab apa? Nabi sebut sebahagian besar ahli syurga adalah di kalangan orang-orang yang lemah. Sebahagian besar ahli syurga ada di kalangan orang-orang yang miskin, orang-orang yang hina dan dipandang hina. Sebab itu bila kita jumpa orang-orang seperti ini, kita mengambil peluang, berebut. Sebab apa? Mudah-mudahan dia bersaksi di hadapan Allah kelak. Bila dia dipanggil masuk ke dalam syurga, dia menarik sama kita, dia mengajak kita sama. InsyaAllah. Hadis yang kedua, ada 10 hadis ni. Tak, ini hadis yang terakhir. Mula nak laku saat saya lemah, saya lapar, insyaAllah. Okey, hadis yang terakhir, insyaAllah sama-sama kita baca. Muslimin muslimat, boleh minum air, isi dan niat. Kita minum tu untuk hilangkan lapar dan dahaga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abbas Sahli bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala marra rajulun ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala
lirajulin indahu jalisin ma ra'yuka fi hadha faqala rajulun min ashrafin nas hadha wallahi hariyun in khataba an yunkaha wa in syafa'a an yushaffa'a. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa marra rajulun akhar faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'yuka fi hadha? Faqala ya Rasulullah, hadha rajulun min fuqara'i al-muslimin, hadha hariyun in khataba alla yuntaha wa in syafa'a alla yushaffa'a wa in qala alla yusma'a liqawlihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadha khairun min mil'il ardi misla hadha. Yang bermaksud daripada Abu Al-Abbas bin Sa'id As-Sa'idi bahawa beliau berkata, seorang lelaki telah lalu berhampiran dengan Nabi. Baginda pun bersabda kepada seorang lelaki yang duduk di sisi baginda, apakah pendapat kamu tentang lelaki ini? Kisahnya, Nabi duduk sebelah seorang lelaki. Lalu ada melintas seorang lelaki. Lalu Nabi tanya pada orang sebelah duduk sebelah Nabi ni, apa pandangan kamu terhadap lelaki yang lalu ni? Lalu dia pun berkata, dia seorang lelaki daripada kalangan orang-orang yang berkedudukan mulia. Lelaki ini demi Allah, jika dia meminang, dia wajar dikahwinkan. Kalau dia pinang, jangan tolak pinangannya, dia wajar dikahwinkan. Demi Allah, jika dia memberi syafaat pula, dia wajar diterima syafaatnya. Rasulullah pun diam. Rasulullah SAW pun diam. Kemudian lalu pula seorang lelaki yang lain. Lalu pula lelaki lain. Kemudian Rasulullah pun bersabda kepada lelaki tadi, apakah pula pendapat kamu tentang lelaki ini? Ada tak lelaki lain yang lalu? Lalu dia pun jawab, wahai Rasulullah, ini lelaki daripada kalangan orang Islam yang fakir miskin. Lelaki ini jika meminang, dia wajar tidak dikahwinkan. Jika memberi syafaat, dia wajar tidak diterima syafaatnya. Jika berkata pula, tak wajar didengar kata-katanya. Tak payah dengar lah. Dia dah miskin, kalau dia minang tak payah terima lah. Tak ditandang, syafaat pun tak layak untuk dia terima syafaat. Lalu Nabi SAW bersabda, lelaki kedua ini lebih baik daripada sepenuh bumi seperti lelaki pertama ini. Hadis yang sahih. Tuan-puan, Nabi jawab, lelaki yang kedua dipandang hina, miskin. Kata-kata dia pun tak payah pandang lah, tak payah dengar lah. Nabi kata, dia lebih mulia, dia lebih utama daripada sekiranya lelaki yang pertama tadi sepenuh bumi. Sepenuh bumi berapa bilion tak tahulah. Lebih utama daripada jumlah lelaki yang pertama, yang mulia, yang hebat, yang dipandang sekian-sekian. Dia seorang lebih baik daripada sepenuh dunia lelaki yang pertama tadi. Nabi bukan hina lelaki yang pertama, tapi nak beritahu betapa hebat dan mulianya orang-orang yang kita tengok sekeliling. Kadang-kadang kita cenderung memuliakan orang yang ada nama, ada kedudukan, orang yang ada ilmu, orang ada harta. Dan kita tak rasa penting pun orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang tak pandai bercakap. Orang tu cakap pun gagap, cakap pun tanya soalan, kita sampai terfikir, soalan ni pun dia tanya. Contohlah, benda remeh-remeh, rupanya apabila ada orang-orang sebegini, dia hidup dalam keadaan tawaduk, merendah diri, menghina diri. Dan inilah hati yang sangat mahal di akhir zaman. Hati yang sangat mahal. InsyaAllah kesimpulan muslimin muslimat,
Mudah-mudahan bila kita pulang ke Malaysia, hasil daripada didikan Allah, tarbiyah Allah melalui ibadah umrah dan segala ibadah lain, dan bagi segala ujian kita lalui di sini, kita memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kerana Nabi bersabda, orang yang paling dekat denganku di akhirat kelak adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Sabda Nabi lagi, sesempurna iman di kalangan kamu, orang yang paling sempurna iman adalah orang yang berakhlak mulia. Nabi bersabda lagi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Nabi bersabda lagi, sesungguhnya kedudukan orang yang berakhlak mulia menyamai ahli salat, ahli qiyam dan juga ahli siyam, ahli bangun malam dan ahli puasa. Kedudukan orang yang berakhlak mulia. Dan kita lihat pada hari ini, ramai orang hilang akhlak di media sosial. Ramai orang hilang akhlak di media sosial. Saling menghina, saling menjatuhkan, saling memburukkan, saling membuka aib, saling merasa lebih baik. Ramai orang yang sombong berbicara, orang yang angkuh berkata kasar dan keras. Ramai orang menjatuh-jatuh pihak lawan dengan kekerasan atas nama agama dan sebagainya. Maka mudah-mudahan kita menjadi akhlak yang mulia sebagaimana Nabi sebut, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya dengan ahli keluarganya, dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Wahai para wanita sekalian, siapa isteri orang kat sini, siapa isteri orang? Angkat tinggi-tinggi, jangan tak ngaku ya isteri orang. Okey, orang lelaki pula, siapa suami orang? Suami orang. Oh ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan selepas ini, lepas solat, jumpa kejap suami, isteri. Kalau suami ada kat sini lah, jangan buat-buat sedih Ustazah, suami kat Malaysia. Siapa suami kat Malaysia, WhatsApp terus. Dia tidur ke, dia ni WhatsApp terus, jangan berkampung. Oh, suami tak angkat tangan. Mana suami Ustazah? Mana? Dia ada hajat lain lah tu. Kalau dia tak angkat tangan, angkat dua-dua. Takut isi yang menakut. Dua-dua angkat. Okey. Bukan apa, bila kita cakap sesuatu, kita berniat, kita kena terus cepat buat. Syaitan bukan bisik kita jangan buat, dia bisik kita tanggung sampai kita lupa. Yang mana suami jauh, terus WhatsApp, apa saja, terus kita berakhlak mulia. Encik ya? Sabar. Oh, dia rakam sebagai bukti ya. Nanti kalau akhlak saya hilang, dia kata, nasihat orang pandai. Ucap terima kasih. Ucap terima kasih, syukur betul-betul. Terima kasih sebab awak bawa saya, jadi asbab bawa saya. Suami pun cakap juga pada isteri, sebab boleh jadi walaupun suami keluar belanja, tapi asbab sabar isteri, rezeki yang datang sebab isteri. Saling berterima kasih, jangan sekali-kali rasa saya bawa awak ni, awak kena terima kasih lah. Kalau saya tak bawa, tak sampai. Sebab hakikatnya memang Allah yang bawa kita, bukan suami, bukan isteri, tapi ada asbab. Ada jemaah kami 2 orang, dia pun tak tahu siapa taja, kami pun tak tahu siapa, tetapi ada pihak Ustazah saya serahkan untuk siapa-siapa, dan bukan saya yang pilih, Allah yang pilih. Sebab saya tahu beliau ni pun bila datang ke sini, Ustazah saya lah orang yang dapat kerjaan tu, saya lah orangnya. Masya Allah. Sebab saya sendiri tidak mau pilih, takut saya tersilap. Saya pilih dan ada sebab-sebab tertentu. Jadi kita serahkan kepada tim berdasarkan kriteria sekian-sekian. Subhanallah, tuan-tuan sekalian, ucap terima kasih kepada pasangan masing-masing. Kerana asbab dia, kita dapat menjadi tetamu Allah. Terima kasih juga kepada pasangan kerana sabar dengan kita selama ini. Suami kena cakap pada isteri, isteri cakap pada suami. Kemudian mohon maaf sebab itu ada akhlak yang mulia. Kemudian ada yang datang, mana anak-anak? Anak-anak kecil, tolong anak-anak angkat tangan anak-anak. Anak-anak, ada anak-anak, ramai anak-anak. Angkat tangan anak-anak. Okey, anak-anak, sekarang peluk ayah masing-masing. Peluk ayah masing-masing. Itu ayah peluk anak tu. Tu peluk sekarang. Pergi dekat ayah, peluk depan. Kalau ni tak bergerak ni anak ni, mana ayah? Pergi peluk sekarang. Peluk sekarang. Bergerak. Subhanallah. Jangan malu nak peluk ayah. Peluk. Itu anak kecil tu peluk ayah. Ada. Anak besar tu, anak besar. Ini ni, anak besar. Anak tu, ni. Siapa? Baju putih. Mana ayah? Peluk.
Belum? Belum betul-betul. Dan cakap, ayah terima kasih ayah, bawa datang umrah. Subhanallah, peluk. Masya Allah, barakallah, jauh tu. Peluk. Ayah nanti kalau nak minta mak, takut mak duduk tepi ni susah sikit kan, tak apa. Ustazah nak pesan dekat anak-anak. Ustazah umrah kali pertama umur 35 lebih kurang. Sekarang umur 40. Saya ustazah umur 30 lebih baru dapat umrah. Nasi ada nasi. Okay. Subhanallah. Oh, syai dapat syai. Masya Allah. Minum. Okey. Ada orang umrah kali pertama umur 50, ada 60, ada 70. Anak-anak ni dapat umrah umur berapa? Anak anda tu. Umur berapa tu baju warna putih tu, jubah putih? Anak anda umur berapa kamu? 17. Kamu rasa biasa saja kan? Macam yelah hari ni ramai budak-budak remaja datang. Tetapi subhanallah, itu satu rahmat yang begitu besar. Syukur betul-betul sebab apa? Nabi kan bersabda, Man lam yashkur linnas lam yashkur lillah. Siapa yang tidak bersyukur, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi terima kasih kepada mereka yang menjadi asbab kita sampai. Terima kasih kepada orang kiri kanan. Terima kasih Cik. Tengok tak bertanggung. Terima kasih. Sebab suami saya selalu sebut, terima kasihlah bawa saya. Tapi bukanlah bahasa saya macam umum. Bawa saya datang umrah. Saya pun cakap balik, terima kasih bawa saya. Masa rebut-rebut, mesti tak rasakan kita, tapi merasakan asbab orang lain lalu kita dapat berterima kasih dan kita bersyukur. Suami terima kasih, anak pada isteri, dan ibu bapa terima kasih juga pada anak. Sebab boleh jadi dia rezeki anak. Kita buat baik pada anak, lalu Allah beri kita rezeki, boleh bawa anak-anak. Alhamdulillah. Sekadar itu perkongsian, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita pulang dengan ciri tanda haji yang InsyaAllah. Semoga Allah kurniakan kita haji pada tahun ini. Ikut tahun hijrah tahun inilah. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki ya Allah. Allahumma rizqna ya Allah, rizkikanlah kami ya Allah rizqan wasi'an. Rezeki yang luas ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami untuk menunaikan haji pada tahun ini ya Allah. Bukakanlah pintu-pintunya, bukakanlah jalan-jalannya, bukakanlah rezekinya ya Allah, untuk kami menunaikan haji pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.